Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini laporan yang pastinya menghangatkan lagi politik Malaysia. Akhirnya yang kita nanti-nantikan yaitu siasatan terhadap dakwaan Perikatan Nasional Cuba Rasuah Agung akhirnya ada keputusannya hari ini. Polis akhirnya umum bahwa mereka mula siasatan terhadap dakwaan Perikatan Nasional Cuba Rasuah Agung. Saudara-saudara sekalian, apapun yang berlaku, apapun keputusannya, kita memang mengecam habis-habisan perbuatan-perbuatan seperti ini. Sama ada terjadi atau tidak, kita harap ianya tidak terjadi. Saudara-saudara sekalian, apabila laporan polis telah dibuat terhadap dakwaan Perikatan Nasional Cuba Rasuah Agung dengan nilai 1 bilion, akhirnya polis bertindak dan membuka siasatan. Polis Diraja Malaysia sudah membuka kertas siasatan berhubung dakwaan Perikatan Nasional Cuba merasuah yang di-Pertuan Agong bagi menjatuhkan kerajaan, kata Razaruddin Hussein petang tadi. Menurut Ketua Polis Negara, siasatan tersebut dibuat mengikut Seksyen 500 Kanun Keseksaan. Kenyataan itu dibuat selepas Bukit Aman mengambil keterangan daripada 4 individu termasuk Pegawai Kanan Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM. Kata Razaruddin, 4 individu terbabit dirakam percakapan mereka berhubung gerakan langkah Dubai yang mula didedahkan JKOM baru-baru ini. 4 individu yang dipanggil itu membabitkan 3 aktivis politik Perikatan Nasional dan timbalan Ketua Pengarah JKOM Ismail Yusof. 3 aktivis Perikatan Nasional yang dipanggil ialah Badrul Hisham Syaharin, Wan Muhammad Azriwan Derus serta Salim Iskandar. Sebelum ini tular dakwaan yang memberi gambaran bahawa Perikatan Nasional cuba merasuah Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah sebanyak 1 bilion ringgit bagi merestui usaha pembangkang menukar kerajaan. Dakwaan itu turut dikaitkan dengan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad namun dinafikan oleh ahli politik veteran itu. Pada Selasa, dalam kenyataan selepas menghadap Agong, Anwar mendakwa Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah bertitah supaya Kerajaan Madani terus menguruskan negara. Anwar turut menyebut mengenai derma yang ingin disampaikan mana-mana pihak sama ada 500 juta ringgit atau 750 juta ringgit harus disalurkan terus kepada asnaf. Namun Anwar tidak menjelaskan maksud kenyataan tersebut. Sementara itu, Razaruddin berkata 4 laporan polis telah diterima berhubung dakwaan Perikatan Nasional cuba merasuah Agong. Katanya 4 individu terbabit dipanggil bagi dirakam keterangan mereka mengikut Seksyen 112 Kanun Tata Cara Jenayah berhubung langkah Dubai. Razaruddin turut menasihati orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh mengganggu siasatan polis. Kes masih di peringkat siasatan dan PDRM menasihatkan orang ramai tidak membuat sebarang spekulasi atau komentar yang boleh mengganggu siasatan, katanya lagi. Polis juga akan merujuk kertas siasatan kes tersebut kepada Jabatan Peguam Negara selepas ini. Tahniah dan terima kasih kepada PDRM kerana polis bertindak cekap dalam menangani isu-isu panas seperti ini. Semoga akhirnya terungkai segala persoalan kita. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Selamat pagi, salam sejahtera. Saudara-saudara sekalian, akhirnya ini keputusan terkini daripada mahkamah berkaitan dengan isu Adam Radlan dan pertuduhan rasuah. Akhirnya 5 pertuduhan rasuah yang melibatkan Adam Radlan dibicarakan bersama. Tarikh perbicaraan yang ditetapkan sebelum ini dikekalkan. Mahkamah Seksyen hari ini memutuskan 5 pertuduhan rasuah berkaitan program Jana Wibawa yang dihadapi Ketua Bahagian Bersatu Segambut
Adam Radlan Adam Muhammad dibicarakan bersama. Hakim Suzana Hussein membuat keputusan demikian selepas membenarkan permohonan yang dikemukakan timbalan Ketua Pengarah Pendakwa Raya Muhammad Fadli Muhammad Zamri, dan ia tidak dibantah oleh Peguam Alaistia Brenda Norman yang mewakili Adam Radlan pada sebutan kes hari ini. 5 pertuduhan rasuah dibenarkan untuk dibicarakan bersama. Tarikh perbicaraan yang ditetapkan sebelum ini dikekalkan, dan saya menetapkan tarikh sebutan kes pada 16 Februari ini untuk serahan dokumen berkaitan, kata Suzana. Terdahulu, Fadli berkata permohonan itu dibuat mengikut Seksyen 61 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, dan pihak pendakwaan memohon tarikh sebutan ditetapkan sebelum perbicaraan bermula untuk pihaknya mengemas kini senarai saksi sebelum diserahkan kepada mahkamah bagi tujuan perbicaraan. Bagi 7 pertuduhan pengubuhan wang haram dihadapi tertuduh, pihak pendakwaan telah menyerahkan dokumen-dokumen yang berkaitan kepada pihak pembelaan. Saya dimaklumkan oleh pihak pembelaan bahawa mereka ingin meneliti dokumen itu sebelum memaklumkan kepada pihak kami sama ada terdapat bantahan atau tidak jika kami membuat permohonan supaya kes pengubuhan wang haram dibicarakan bersama dengan kes rasuah, katanya. Pada 14 September tahun lepas, Mahkamah sama menetapkan 15 hari bermula Mei ini untuk perbicaraan 3 pertuduhan rasuah yang dihadapi ahli perniagaan, yaitu pada 27 hingga 29 Mei, 10 hingga 12 Jun, 9 hingga 11 Julai, 22 hingga 24 Julai, dan 5 hingga 7 Ogos 2024. Pada 21 Februari tahun lepas, Adam didakwa dengan 1 pertuduhan meminta suapan wang tunai sejumlah 3.5% hingga 7% nilai projek yang akan diperoleh daripada Mat Jusuh Mamat yang merupakan pengarah urusan syarikat MIE Infrastructure and Engineer and Energy Sdn Berhad. Dia turut didakwa satu lagi pertuduhan menerima suapan RM500,000 daripada individu sama, yaitu Mat Juso, sebagai upah kerana membantu syarikat itu mendapatkan surat sama bagi projek membina jalan Sungai Adam ke Kampung Banat, Perlis, daripada kerajaan secara rundingan terus yang jumlah keseluruhannya bernilai RM47.8 juta. Kesalahan itu didakwa dilakukan di sebuah restoran di Dutamas dan CMB Bank Berhad, Cawangan Bukit Tunku, Taman Tunku pada Mac 2021 dan 26 November 2021. Sementara itu, pada 22 Februari 2023, Adam didakwa atas 2 pertuduhan menerima suapan berjumlah RM4.1 juta daripada Lian Tian Chuan dan Mat Juso sebagai upah bagi tertuduh membantu syarikat Nepturis Berhad serta MIE Infrastructure and Energy bagi mendapatkan 2 projek jenis sama jana wibawa. Pada 28 Februari tahun lepas, dia sekali lagi didakwa, iaitu secara rasuah meminta wang berjumlah RM2 juta daripada Lian sebagai upah untuknya kerana membantu syarikat Nepturis mendapatkan projek berkaitan jana wibawa. Semua pertuduhan mengikut Seksyen 16 dalam kurungan E Akta SPRM dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24 dalam kurungan 1 Akta sama yang membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 atau mana-mana lebih tinggi jika sabit kesalahan. Adam turut berdepan 7 pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah lebih RM3 juta mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 kurungan B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Penjagaan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam. Saudara-saudara sekalian, dipetik daripada sabudin.com, ini kenyataan paling mengejutkan saya, yaitu Najib, Perdana Menteri yang ke-11. Persoalan pertama saya sebelum saya bacakan ulasan ini,
Macam mana Najib boleh jadi Perdana Menteri ke-11? Karena sekarang ini Perdana Menteri kita yang ke-10 ialah Anwar Ibrahim. Takkanlah Anwar Ibrahim tak dapat menyambung jawatan sebagai Perdana Menteri untuk penggal yang seterusnya. Ataupun ke-11-nya itu adalah 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Selepas Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri dan melepaskan jawatan sebagai Perdana Menteri, Najibkah yang akan menggantikan beliau? Tentu Anda nak tahu apa ulasan seterusnya. Najib Perdana Menteri yang ke-11, pertanyaan besar hari ini. Menurut laporan yang belum dapat dipastikan kesahihannya, nasib Najib Razak sama ada kekal berada di penjara atau dibebaskan akan diketahui sebelum hujung bulan ini. Semalam channel News Asia atau CNN melaporkan lembaga pengampunan akan mengadakan mesyuaratnya pada minggu ketiga bulan Januari ini. Kata laporan itu lagi, permohonan pengampunan Najib akan dibincangkan dalam mesyuarat tersebut dan bekas Perdana Menteri itu mungkin akan diberi pengampunan, seterusnya dibebaskan dari penjara. Bagaimanapun, Peguam Najib, Safi Abdullah, menolak laporan CNN itu atas sandaran mereka tidak pernah dimaklumkan mengenainya. Kami sebagai Peguam Najib tidak pernah dimaklumkan berkaitan atau berkenan tarik mesyuarat lembaga pengampunan atau jika ada berkaitan pengampunan, permohonan pengampunan anak guam kami yaitu Najib, kata mereka. Maka kami jadi tergamam, bingung bagaimana CNN telah membuat spekulasi dengan berita tidak berasas ini, katanya dalam satu kenyataan. Lembaga pengampunan wilayah persekutuan dipengerusikan oleh Yang di-Pertuan Agong dengan anggota lainnya ialah Menteri Wilayah Persekutuan, Peguam Negara serta 3 lagi yang dilantik Agong. Sebagaimana diketahui umum, Najib sebelum ini telah mengemukakan permohonan pengampunan berkaitan sabitan bersalah yang beliau kini sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta. Dalam kes rasuah dana SRC internasional berjumlah Rm42 juta ringgit. Berikutan laporan CNN itu, meskipun isu menjatuhkan kerajaan masih diperbualkan, tetapi sejak semalam lebih ramai yang berminat untuk berspekulasi mengenai nasib Najib. Apa ada peluangkah Najib untuk dibebaskan? Persoalan besar. Sebagian besar merasakan anak sulung Tun Razak itu mempunyai peluang cerah untuk dibebaskan, manakala segelintir yang lain masih menanggapi peluangnya adalah 50-50. Ada pula yang mengakui mereka turut bermimpi berjumpa Najib dalam keadaan ceria dan tersenyum pada malam sebelum berita CNN dilaporkan media tempatan. Barangkali secara kebetulan, serentak dengan penularan berita mengenai laporan CNN itu, semalam juga Agong telah berkenan merasmikan Menara Merdeka 118 yang pembinaannya diilhamkan oleh Najib ketika beliau memegang jawatan Perdana Menteri. Menara canggih milik PNB itu mempunyai 118 tingkat dengan ketinggian 678.9 meter dan ia adalah bangunan kedua tertinggi di dunia selepas Burj Khalifa di Dubai dengan ketinggian 828 meter. Sebelum ini, Shanghai Tower dengan ketinggian 632 meter adalah menara kedua tertinggi di dunia. Selain itu, menara TRX, satu lagi ilham daripada Najib, juga telah dibuka kepada orang ramai dan kini menjadi satu lagi pusat membeli belah bertaraf dunia yang sedang menjadi tumpuan pengunjung dalam dan luar negara. Dalam hal ini saya sendiri banyak ditanya mengenai kedudukan Najib, kata Sabudin, jika benar lembaga pengampunan akan bermesyuarat sebelum hujung bulan ini. Sebenarnya sukar meramalkan sama ada Najib akan dibebaskan atau kekal berada di penjara. Cuma insting saya kuat mengatakan, jika Najib bebas, beliaulah yang akan menjadi Perdana Menteri yang ke-11 selepas ini. Yang lain-lain yang masih memburu dan berangan-angan untuk kerusi itu, kalau Najib ada di luar, boleh terus bermimpi sajalah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye.